pengasas teknik Al-Baghdadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pendengar-pendengar kita untuk bersama membicarakan tentang teknik Al-Baghdadi, dan insyaAllah Ustaz bersedia untuk untuk menerima sebarang persoalan menerusi talian kita 0362051500. InsyaAllah sebagai mukadimah pada perbincangan kita petang ni, Ustaz, masih lagi ramai yang belum tahu sebenarnya keistimewaan teknik Al-Baghdadi. Mungkin Ustaz nak kongsikan kejayaan dan perkembangan terkini teknik Al-Baghdadi di seluruh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, siap sikit soalan tadi, Mas. Yang kedua, terima kasih Mas, walaupun terlambat sikit sampai konti Ustaz tadi, jadi sempat lagi kita bersama. Ala kulli hal, terima kasih kepada rakan-rakan perunding teknik Al-Baghdadi, pengarah-pengarah Al-Baghdadi Training Center negeri seluruh negara, rakan-rakan pengurus Al-Baghdadi Learning Center yang sudah ada 249 center sekarang ni. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua, termasuk pelajar-pelajar kita yang belajar di Al-Baghdadi Learning Center. Semoga petang ini ceria dan berbahagia seperti mana kami di Konti, seperti Mas dan sebagainya, sentiasa gembira dan tersenyum. Baik, alhamdulillah Mas, keistimewaan teknik Al-Baghdadi sebenarnya terletak kepada bagaimana kita mencipta alat bantu mengajar dia. Jadi pembelajaran Al-Quran sudah berlalu berabad-abad, Mas. Jadi dalam berabad-abad berlaku itu kebanyakannya menggunakan pendekatan yang hampir sama, iaitu bertalaki seorang murid dengan guru, mukadam lah kalau kita belajar dulu, Mas, ya. Mukadam, dan di tepi itu kadang-kadang ada sebatang rotan. Pandai Mas, macam ada pengalaman. Okey, jadi situ pendekatan yang sudah berabad-abad kita gunakan. Alhamdulillah, berjuta-juta manusia di Malaysia ni, satu Malaysia, Mas, semua pandai dengan mukadam, itu mengaji, khatam Quran sebagainya. Walaupun setengah tu khatam bila nak kahwin, kan. Jadi alhamdulillah. Tetapi apabila kita masuk kepada satu era baru, jadi kita melihat bahawa zaman sekarang sudah berbeza daripada zaman kita dulu. Zaman bagaimana kita melihat bahawa bila anak itu ditegur, anak itu diherdik, anak itu ditegur dengan cara yang agak kasar sikit lah. Ataupun Mas, kalau dulu Mas kita kena rotan sebenarnya biasa je, Mas. Bila kena rotan balik rumah mengadu kat mak, apa ada muka kau yang nakal. Yes. Jadi mak tu marah lagi anak dia kerana dia tahu guru itu merotan kerana kesalahan. Tapi zaman sekarang tidak, berbeza. Jadi wallahualam kenapa. Jadi guru-guru sudah lebih berhati-hati apabila mengajar anak murid. Jadi kalau nak rotan satgi, aku kena rotan dengan mak dia. Kalau rotan satgi, ayah dia datang ke rumah. Ataupun silap-silap lawyer yang datang. Jadi apa yang berlaku, perlu difikirkan. Al-Baghdadi kita memberikan satu pendekatan bagaimana nak mengisi keperluan pendidikan tadi. Dengan anak boleh menguasai bacaan Al-Quran sama juga, tapi dengan satu yang lebih menyeronokkan. Itu yang terhasilnya alat bantu mengajar ni. Kita pergi sikit pada buku kita, Mas. Soalan Mas hari ni tak seorang-seorang je. Cerita tentang keistimewaan teknik. Kita lihat tengok dalam buku kita, muka surat yang pertama, Mas. Penyusunan buku ini pun sedikit perbezaan dengan teknik-teknik yang lain ataupun keadaan lain. Kita menggunakan pendekatan SAS, kita panggil. SAS adalah S yang pertama, struktur. A di tengah-tengah adalah analisis, S di ujung sintesis. Jadi struktur, analisis, sintesis. Jadi SAS kita panggil ringkasnya. Satu pendekatan pembelajaran yang memang sistematik dan digunakan di seluruh dunia. Sebagai contoh, saya bagi tahu Mas, Ustaz nak jadi jurutera komputer. Jadi ataupun anak ustaz dan sebagainya, maka kita hantar mereka ke pusat pengajian yang berkaitan dengan kejuruteraan komputer. Contohlah politeknik, mana-mana lah. Apa yang anak-anak ni akan diberikan di peringkat politeknik dan sebagainya, universiti, teknikal dan sebagainya, mereka akan dipecahkan ke beberapa grup. Lepas tu mereka akan diberi sebiji komputer, Mas. Apa yang budak ni kena buat, Mas, dengan komputer?
buka. Yes, of course. Itu tugas dia. Saya. Jadi daripada sebiji komputer, mereka terpaksa menganalisis. Kita panggil analisis. Daripada struktur Saya. sebiji, betul? Sebiji komputer, Ya. mereka kena buka satu persatu. Ini motherboardnya. Ya. Okey, ini dia punya power dia. Yang ni hard disknya. Yang macam-macam lah dalam tu, semua dikeluarkan. Akhir sekali apa mereka kena buat balik, Mas? Pasang balik. Pasal balik. Yes. Yes. Jadi pasang balik. Daripada analisis tadi, barulah budak ni dah tulis dah. Yang ni apa dia, ni apa dia, semua A, B, C, D, E, F, G, apa dia. Maka dipasang balik. Okey. Lecturer nak tengok jadi tak jadi komputer. Di situ mereka akan belajar. Betul Mas? Mereka akan belajar balik. Sebab tu budak-budak, itu pendekatan yang memang biasa. Budak-budak, kalau dapat permainan, apa dia buat Mas? Yes. Legal. Kalau yang transformer tak apalah, memang dia buat untuk buka. Kalau yang Ultraman biasa, pecah kepala. So, memang begitu dia punya naluri dia. Ibu-ibu pun sama. Bila dapat tengok pergi rumah kawan, ada kek cantiknya. Kek ni apa dalam dia? Tengok Kalau nampak kek lapis Sarawak, lagi lah. Lapis ni macam mana buat Lapis ni macam mana? Memang begitu minda manusia. Jadi, memang semua boleh jadi. Jadi kenapa tidak kita memikirkan bahawa buku yang belajar Al-Quran sekalipun, kita menggunakan pendekatan SAS. Yang mungkin istilahnya dalam bidang pelbagai itu berbeza lah Mas. Cuma kita menggunakan nama SAS itu sebagai satu structure, analisis dan juga sintesis. Jadi daripada itu, Mas tengok, sajadah adalah satu struktur. Saya selalu contoh tu Mas seperti bola. Bola adalah satu struktur kalimah yang sempurna. Anak kita boleh sebut bola umur berapa tahun Mas? Satu pun setengah tahun boleh, 1 tahun setengah. Bola kan, pelat sikit lah. Okay, bola. Tapi Mas perasan tak agak-agak bila dia tahu L-O-B, L-E-L-A, bila? Bila masuk sekolah. Betul? Bila masuk sekolah tadi kan boleh tahu cikgu ajar B-O-B-L kecuali mak dia jadi orang. Jadi maksudnya dia boleh sebut umur 1 tahun setengah, 2 tahun setengah, 3 tahun setengah, 4 tahun setengah, 5 tahun baru dia tahu B-O-B-L-A. Tapi agak-agak berapa ribu kali bola dia sebut. Jadi budak-budak mudah menguasai struktur. Sebab tu kita bermula dengan satu struktur. Sajadah. Semua orang boleh sebut. Termasuk orang buta huruf tak tahu sebagainya. Tapi dia sekadar sebut sajadah saja. Dari sana baru kita bawa dia meneroka. Dia panggil analisis. Kita meneroka. Jadi, sajadah rupanya struktur yang terdiri daripada bunyi sa, yang juga terdiri daripada gabungan bunyi ja dan juga gabungan bunyi da. Rupanya ada 3, sa, ja dengan da. Apabila dia mula meneroka, kita perlu membawa dia dengan satu alat. Yang alat itu menyebabkan dia seronok untuk meneroka lebih jauh. Jadi penerokaan itu bermula daripada satu huruf. Prinsip yang digunakan oleh Al tadi, satu huruf berada di atas bunyi sa, maka satu huruf, satu bunyi, satu intonasi. Sa ni mulut dia. Ustaz dah bagi Mas satu. Ini Mas jadi anak murid Ustaz. Kita tengok sa. Jadi sa ada berapa huruf Mas? Satu. Berapa bunyi? Satu. Jadi satu ketukan sama-sama. 1, 2, 3. Sa. Okey, selesai. Ja ada berapa huruf? Satu juga. Jadi satu ketukan. 1, 2, 3, ja. Nanti ni kena sebut ja, tak sebut tak pandai. Dah. Yang ketiga bunyi da. Jadi mungkin ada sahabat ini. Kita lagi dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian waktu ini? Mungkin terlepas tadi. Sekali lagi boleh kita pergi kepada yang ketiga Mas. Da. Bunyi ketiga adalah da Mas. Berapa huruf Mas? Satu. Sama juga satu. Jadi 1, 2, 3, da. Okey, kita dengar dulu. Assalamualaikum. Siapa di talian? Intan Yana daripada Kuala Intan Yana. Dan mungkin nak cakap terus dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Intan. Saya cuma nak bagi maklumat malas. Saya baru je habiskan foto di AFC. Dan foto ni sangat menarik lah dan memang sangat berkesan. Dulu saya memang tak tahu baca Quran dan akhirnya lepas 3 bulan tamat foto saya telah jayalah boleh membaca Al-Quran. Intan belajar di mana? ALC Jempol. Jempol. Okey, tanya Intan. Tanya. Teruskan usaha. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, kita sama Mas, kita punya kelas. Intan tu dah pandai dah. Mas kena belajar ya. Okey, jadi kalau digabungkan Mas, tadi satu-satu Mas ya. Jadi kalau saja dengan da, gabungan 3 huruf, jadi ada berapa ketukan Mas? 3. Jadi anak-anak belajar Mas, dia kena faham. Jadi mula sebelah kanan Mas ya. 1, 2, 3. Sajadah.